Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 16 hari bulan 1 2023 bersamaan dengan 23 Jumadal Akhirah 1444, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Talaq. Surah At-Talaq, surah yang ke-65. Surah yang ke-65, masih lagi dalam juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca, ayat yang pertama, dan juga kita akan ambil muqaddimah tentang surah At-Talaq. Kita mula dengan baca ayat 1. Ayat dia pendek je, panjang ayat dia. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Undur balik ke Muqaddimah surah At-Talaq. Muqaddimah surah At-Talaq. Surah ini, yakni surah At-Talaq ini diturunkan di Madinah, dipanggil Madaniyatun. Naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mana ramai ulama tafsir menukilkan ijma' bahawa surah ini turun di Madinah. Mengandungi 12 ayat. Ayat dia 12 je. Dinamakan surah At-Talaq, perihal talak, perceraian. Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum talak, perceraian dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Lalu ditegaskan bahawa sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah yang telah diterangkan itu, maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri dan buruklah akibatnya. Intisari kandungannya, menerangkan dengan panjang lebar tentang cara seseorang Islam yang ingin menceraikan istrinya
setelah hal itu tidak dapat dielakkan lagi. Maknanya benda tu habis jalan dah. Perdamaian tak mungkin. Nak duduk sekali mustahil. Cerai. Demikian juga tentang soal isteri yang telah diceraikan dan memerlukan tempat tinggal sementara selesai iddahnya. Sementara selesai iddah, mau kena duduk di rumah tu lagi, rumah suami dia tu. Kepada orang yang telah terlanjur menceraikan istrinya, diperintahkan supaya mematuhi hukum Allah yang telah diterangkan mengenainya. Patuhilah hukum-hukum itu, kerana engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara yang lain. Mana dia cerah, dia rasa perik hidup seorang, akhir sekali dia berbaik mula. Ataupun ada benda lain yang diputuskan. Yakni boleh jadi orang itu akan menyesal menceraikan istrinya dan ingin merojokkannya. Boleh jadi. Kemudian diterangkan apabila isteri yang diceraikan itu hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah suaminya merojokkannya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Kalau awak nak, berunding baik-baik. Kalau dah tak sesuai dah, berpisahlah dengan cara baik. Kemudian ditegaskan lagi, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Oleh itu, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukuplah baginya Allah untuk menolong dan menyelamatkannya. Itu muqaddimah intisari dalam kitab kita ini, kitab pimpinan. Kita tengok pula dalam kitab Al-Muharrar, dia kata maqasidus surah, objektif surah ini apa? Bayanul ahkam al-muta'alliqati bit-talaqi wa ma yatarattabu alaih. Allah nyatakan hukum yang bersangkut paut, yang berkait dengan perceraian dan apa kesan daripadanya. Maudu'atis surah, ada 9 isu besar yang dibincangkan dalam surah ini. Apa dia? Yang pertama, Allah menyebut cara-cara perceraian yang dibenarkan. Selepas daripada bercerai, adanya iddah. Kalau dia ada anak, dia kena menyusukan. Bekas suami kena bagi nafkah. Wal iskan, kena bagi tempat tinggal. Yang kedua, al-ishhadu ala talaq. Kalau nak cerai, kena ada saksi. Wa alal muraja'ati, dan juga untuk murajaah juga kena ada saksi. Yang ketiga, an-nahyu anil idrar bil mutallaqat, larangan daripada memudaratkan perempuan yang diceraikan ataupun mengkhianati dan mengganggu dia. Duk khianat dia, duk attack dia, jangan. Rabi'an, yang keempat, at-tazkirul mutakarrir, peringatan yang diulang-ulang supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga segala arahan Allah. Jangan cuai, jangan abai. Khamisan, yang kelima, bayanu husni aqibati tawakkuli ala Allah. Allah nyatakan besarnya, eloknya orang-orang yang bertawakal ke atas Allah. Siapa dia bertawakal, eloklah akhir pekerjaannya. Sadisan, yang keenam, zikru su'i aqibah. Allah Ta'ala sebut buruknya akhir pekerjaan orang-orang yang derhaka kepada Allah dan menyalahi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi'an, 7,
tazkirul ummah birahmatillahi bihim, memperingatkan umat ini dengan rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, iaitu dengan mengutuskan seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan malaikat ataupun orang lain. Saminan, bayan husni aqibatil mu'minin as-sadiqin. Allah nyatakan eloknya akhir pekerjaan orang beriman yang benar. Tasi'an khutimatis suratul karimatu, Allah Ta'ala akhiri surah ini dengan perkara yang menunjukkan kepada kamalu qudratillah, sempurnanya kudrat Allah Ta'ala dan luasnya ilmu Allah. Kemudian kita tengok pula kepada munasabatuha lima qablaha, munasabah surah At-Talaq dengan surah At-Taghabun. Apa persamaan dia? Apa munasabah kaitan dia? Yang pertama, di akhir surah At-Taghabun Allah Ta'ala sebut, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada di antara isteri-isteri kamu, anak-anak kamu yang menjadi musuh pada kamu. Jadi bila jadi musuh, kalau isteri sudah jadi musuh, sudah pasti di sana ada perceraian, at-talaq. Anak-anak yang menjadi musuh bermakna anak-anak tak dengar kata kita, bagi arahan tak ikut, suruh buat tak buat, apa benda pun dia tak hirau. Maka sudah pasti bapa tak akan lagi beri nafkah kepada anak yang derhaka. Maka datangnya surah At-Talaq ini memberi panduan dan juga arahan. Kalau nak cerai juga isterimu yang tak dengar kata tu, cerai dengan cara yang baik, dengan SOP yang ketat yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan dalam arahan ini juga Allah Ta'ala sebut tentang rezeki kalau berpisah. Setengah orang ni takut berpisah, susah nak makan. Kalau tak ada suami, biarlah suami tak solat pun, biarlah, sebab takut tak ada nak makan. Allah kata, kalau bercerai kerana Allah Ta'ala akan beri jalannya kelepasan. Demikian jugalah Allah Ta'ala beri arahan kepada anak, kepada bapa, supaya beri nafkah kepada anak-anak. Kalau mereka derhaka, didiklah, kembalikan ke pangkal jalan, bukan dengan membiarkan mereka hanyut di tengah jalan. Munasabah yang kedua, Allah Ta'ala telah isyarat di akhir surah At-Taghabun tentang sempurnanya ilmu Allah, kamalu ilmi, dengan permaannya alimul ghaibi. Allah Ta'ala tahu semua benda yang ghaib dan yang nyata. Maka Allah Ta'ala sebut di akhir surah, fi akhir hazihi surah, di akhir surah At-Talaq, sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang sempurnanya ilmunya tentang kepentingan wanita-wanita dan beberapa hukum khas yang berkait dengan wanita yang diceraikan. Faka'annahu bayyana zalikal ilmul kulli, seolah-olah Allah Ta'ala nyatakan bahawa aku tahu dalam surah lepas secara umum, sekarang ni aku tahu secara detail. Maknanya kita jangan salah anggap bahawa Tuhan tahu tu yang besar-besar aja, yang kecil tidak. Sebagaimana yang dikata oleh sebahagian firaq ad-dallah, tetapi Tuhan tahu sungguh segala perkara itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, itu muqaddimah yang ringkas dan juga munasabah yang ringkas. Tidak disebut dalam tafsir-tafsir ini tentang fadail ataupun kelebihan surah. Yang penting surah ini salah satu daripada surah Al-Quran 114, siapa dia baca setiap hurufnya 10 pahala, yang tak bacanya rugi pahala. Cuma tidak ada kelebihan khas yang tersendiri
seperti surah Al-Jumu'ah dibaca pada hari Jumaat dalam solat Jumaat contohnya, maka ini tidak disebut. Tapi dia duduk di bawah kategori fadail Al-Quran, dalam kategori kelebihan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik para pelajar, kita berpindah kepada ayat yang pertama dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65, juzuk yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat melakukan iddahnya. Apa maksud ayat ini? Tengok ulama tafsir kata apa. Ya ayuhan nabi. Ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi. Sudah pasti ianya wa ummatuhu taba'un lahu. Umat dia ikut sekali. Sebab ini bukan ayat khususiyah, bukan ayat khas untuk Nabi, tapi ayat arahan kepada Nabi untuk umat. Apabila seorang itu nak menceraikan isteri dia, maka dia kena cerai pada waktu yang dibenarkan. Dalam bahasa sekarang dia panggil mengikut SOP, supaya tidak lama dia punya iddah. Iddah nak tamat tempoh tu tak lama. Apa waktu yang dibenarkan? Ini tanda ni pelajar. Wa dzalika bi an tutalliquhunna waqta tuhrihinna alladzi lam tujami'uhunna fi. Suami itu kena tunggu isteri bersih daripada haid, maka dia jangan sentuh lagi isteri dia tu. Cerailah pada ketika itu. Jangan dia tunggu isteri suci daripada haid, mandi dah, mandi. Buat selamat tinggal. Kalau buat selamat tinggal, kena tunggu haid, lepas pada haid lagi pula. Yang kedua, fala tutalliquhun hala haidatihinna. Jangan menceraikan isteri ketika di dalam haid. Dua arahan. Yang ketiga, wala fi zamani tuhrin qad jama'tumuhunna fi. Jangan cerai juga ketika sudah berlakunya persetubuhan, lepas tu balas cerai lah. Jadi kita kena ikut SOP dia. Tak boleh cerai waktu haid, tak boleh cerai ketika bersuci tapi sudah bersama. Maka waktu yang diizinkan untuk diceraikan isteri setelah dia bersih daripada haid, tidak disentuh, kemudian baru diceraikan. Perkara ini dia panggil dalam bahasa fiqh, dia panggil talak sunni, talak bid'i. Talak sunni makna talak mengikut sunnah. Bercerai ni tak baik ikut sunnah juga, ia ikut SOP sunnah. Peristiwa yang berlaku kepada Abdullah bin Umar, tanda ni pelajar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar talaqa imra'atahu wa hiya haid. Dia cerai isteri dia ketika itu isteri dalam haid. Maka bapa mertua dia, Sayyidina Umar, pergi report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyaza fihi Rasulullah, berubah muka Nabi, marah. Summa qala, kemudian baginda Nabi sallallahu bersabda,
liyuraji'ha. Umar bagi tahu Abdullah, rujuk balik. Summa yumsikha hatta tathur. Duduk dengan dia, tunggu habis haid sehingga dia selesai. Summa tahidha fatathur. Kemudian dia haid pula, dia bersuci sekali lagi. Fa in badalahu an yutalliqha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha. Mana lepas pada haid yang kedua tu, kalau lah dia ni dah bersih suci dah, dia nak rasa nak cerai, dia tak boleh, kata orang tak boleh duduk sekali dah, cerai ketika itu. Fatilkal iddatu kama amara Allah azza wa jalla. Maka itulah iddah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-hamba dia kalau nak bercerai. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Ada juga hadis lain an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata thumma raja'aha. Nabi pernah menceraikan Hafsah. Hafsah ni anak Umar. Kemudian Nabi kita rujuk balik. Maknanya perceraian itu boleh berlaku dalam Islam. Karena itu ada sebuah kitab, buku yang anak usahakan terjemahan dia, nama dia Keindahan Islam. Di antara keindahan Islam itu membenarkan perceraian. Apabila jalan dah tertutup, nak hidup bersama tak mungkin. Kata budak-budak macam Tom and Jerry dah, dua ni berkelahi ya. Asyik duk terbang pinggang, terbang dia punya sodek ya. Cerai ya. Boleh jadi suami yang baru lebih baik ataupun isteri yang baru lebih sesuai. Nah, jadi dalam kitab tu cari, nama dia Keindahan Islam. Menarik kita jawab kenapa Islam membenarkan perceraian. Lebih menarik lagi bagi orang lelaki, kenapa dibenarkan poligami. Itu. Tapi kena baca dua-dua. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata qala ulama'una. Ulama Islam meletakkan 7 syarat barulah perceraian itu mengikut SOP sunnah. Nak bercerai kena ikut 7 syarat. Yang pertama, dicerai dengan lafaz satu je. Suami kata kepada bini, aku cerailahmu. Ni bahasa jenis baiking tak sekalu, aku cerailahmu tolak 1000. Mana ada 1003 ya ada bang. Jangan duduk mengarut. Cerai satu. Kalau menyesal boleh rujuk balik. Yang kedua, perempuan itu perempuan yang besar, yang sudah dewasa, maknanya sudah haid, bukan kanak-kanak. Yang ketiga, tahiran, dia sudah suci daripada haid dia. Yang keempat, lam yamassaha, suami tak sentuh lagi isteri setelah bersih daripada haid, dia mandi siap, suami jangan sentuh, awak pergi ke mahkamah cerai. Yang kelima, la taqaddamahu talaqun fi haidin, tak berlaku lagi perceraian ketika isteri dalam haid. Yang keenam, la tabi'ahu talaqun fi tuhrin yatluhu, jangan pula pergi cerai diikuti dengan perceraian dalam tuhrin, ketika dia suci yang berikutnya. Sekali itu sudah, tunggu iddah. Yang ketujuh, khala minal iwadi, tidak ada tuntutan sebarang bayaran. Cerai saja. Jadi kalau tuntut bayaran itu dia panggil khulu'. Khulu', talak khul'i, menebus talak lah. Ya, kalau cukup 7 syarat ini barulah menepati SOP sunnah di dalam perceraian. Wa hadhihi syurutus sab'ah, 7 syarat ini diambil daripada hadis peristiwa Abdullah bin Umar yang tersalah menceraikan isteri dalam haid, kemudian Nabi arahkan supaya rujuk balik, kemudian tunggu habis iddah, tunggu suci. Ini itu hadis. Ini kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Baiklah, tengok ayat. Wa ahsul iddah,
dan hitunglah akan masa iddah itu dengan betul. Jangan ni. Ai lamma kana nazaru syari', undang-undang syarak mengambil berat tentang iddah. Iddah ni perempuan yang setelah dicerai, dia tak boleh kahwin dengan suami lain sehingga tamat tempoh tertentu. Sebab apa? Kenapa diberi iddah 3 kali suci? Kenapa? Lesh. Sebab nak suruh suami berfikir lihtimalin nadam. Duk tidur seorang, duk dakak bata golek ya, tak jadi bata golek. Nah, orang biasa tidur dengan isteri, jadi kebengongan dia. Pukul 3 pagi bangun tahajud dah, tak dengar tidur. Isteri pun lilah juga. Jadi akhir sekali, baiklah kamu berdamai, baru merasai perihnya hidup keseorangan. Satu. Yang kedua, bizzanni li bara'atir rahim, nak pastikan bahawa rahim perempuan itu tidak ada baby dalam. Jadi kalau ada bayi, maknanya kena pastikan hak siapa tu, hak suami dia. Jadi kalau awak cerai, awak kena mengaku anak tu anakmu. Yang ketiga, wa biqat'il munazaat wal musyajarat, nak suruh dia mikir supaya hilang, tenang-tenang, sejuk hati, tak ada lagi perbalahan. Ialah seminggu 2 tu duk balah lagi, lepas pada sebulan mungkin dia mikir lain macam, dia berfikir lain cara. Maka sebab itulah diberinya iddah. Wa ahsul iddah, maka kamu kena kira betul-betul iddah, jangan main-main. Ni ada setengah orang ni, waktu dia balah, dia bercerai, dia kata habis dah. Oh, siapnya carta kira-kira. Ni iddah dia begini, suami dia cerai masa ni, dia ada mari hid yang pertama yang bila dia gila balik 2 tu, nak balik semula ke suami, tak habis lagi iddah pula. Jangan main-main. Kalau awak dah habis iddah, pergi dakwa depan qadi tak habis iddah lagi, walaupun qadi mengatakan sah, rujuk balik, tapi hakikatnya berzinalah 2 orang tu. Ini yang kita bimbang, jangan duk main-main dengan iddah. Mula-mula tu yakin iddah habis, iddah tamat. Aku tak sih dah kamu. Dah mati duk kelik pun tak sih dah, tak mau dah. Tak ada lama-lama. Duk gila dalam WhatsApp mari, akhir kali kira semula iddah tak betul baru ni. Tak habis lagi. Ini permainan syaitan kepada wanita. Jadi orang yang bercerai, la tatahawanu, jangan main-main dengan iddah. Tanda betul-betul supaya dia tidak kembali kepada suami yang sudah tamat iddah, maka dengan itu berzinalah 2 orang itu sampai ketua. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang yang diceraikan, wanita diceraikan, tunggu, jangan kahwin lain, jangan buat apa-apa sehingga 3 quru. 3 quru. Quru tu ada kata suci, ada kata haid. Jadi kita ambil yang suci, 3 kali suci, maka tamatlah iddah dia, selesailah. Mungkin dalam 2 bulan lebih lah untuk berfikir-fikir. Wattaqullaha rabbakum, tengok ayat, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Oleh kerana perceraian ini satu benda yang besar, Allah Ta'ala ajar kepada kita cara-cara. Nabi SAW telah meletakkan garis panduan SOP dia. Maka siapa dia langgar, bermakna dia tidak takwa. Adakah orang bercerai itu orang bertakwa? Kita kata bala, ya. Kalau dia bercerai kerana sebab-sebab yang tertentu yang diizinkan oleh syarak. Isteri curang, suami jahat, asyik duk pukul dia, ya. Kenapa dia nak hidup 2 tu? Tak mungkin lagi hidup. Jadi bercerailah, lebih jalan lebih baik. Wattaqullaha rabbakum. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada suami, ini yang jarang berlaku di tempat kita. Tanda ni pelajar. Yang pertama, la tukhrijuhunna min buyutihin,
wala yakhrujna. Tengok, la tukhrijuhun, janganlah kamu hai suami mengeluarkan mereka dari rumah-rumah tempat kediamannya sehingga selesai iddah. Cerah, pisah bilik je. Dulu duduk bilik ni sekali, tak apalah, awak pergi pisah, sama awak kekal bilik ni, saya pergi tidur di bilik lain, bilik anak ke, bilik store ke, ya betul tak duduk sekali, tapi masih serumah, masih boleh tengok mu aku. Jangan keluarkan, suami tak boleh keluarkan isteri daripada rumah tu. Mungkin boleh di rumah tu rumah isteri, rumah suami. Bal abquhunna fiha, kekalkan dia duduk dalam rumah tu sehingga tamat iddah. Kalau keluar juga haram perbuatan itu. Wala yakhrujna, ay wala yakhrujnahunna anfusahunna, dan wanita itu jangan pula dia dibenarkan mereka keluar dari situ. Mana kalau isteri nak ambil beg nak lari pada rumah, kita pegang, tak sini, duduk sini sehingga tamat iddah. Bila baca ayat ni, ada orang komen, dia kata, ustaz, dia lari belum bercerai lagi, bukan suami halal pun, bunyi kokeh-kokeh tu tak ada dah. Suami duduk jebek rumah tu email, tempat imam, tolong doa isteri saya hilang, lari dah. Perbuatan ini mungkar, maksiat. Lari sendiri atau melarikan diri, atau suami keluarkan isteri yang telah dicerai daripada rumah ini, semuanya perbuatan mungkar yang mesti dihapuskan perbuatan ini kerana dia menyalahi syarak. Duduk situ, tak lari awal lagi, suami lari atau isteri lagi, dua-dua tu salah belaka. Duduk, cuma pisahlah bilik tu ialah. Illa, tengok ni, illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji dan nyata. Maknanya berat sangat nak duduk, tak tahan dah. Illa an yartakibna fahishatan wadihah, isteri ni kenapa dicerai? Sebab dia curang, berzina dengan orang lain, ataupun suami itu juga buat perbuatan yang tak baik, itu yang lain. Wa syadidatil qubhi, ataupun perbuatan yang mungkar, kabazaatil lisan, makna lidah dia ni menyakiti daripada pagi sampai malam, duk kata kita macam-macam. Bahasa tu bahasa ni, jadi kalau tak tahan duduk, barulah kita lari. Ni tak ada apa-apa lagi, lari dah. Lah, kadang-kadang suami pun tak kelahi pun dengan dia tu lari. Baru ni ada jumpa seorang mari mengadu, dia kata nak macam mana ustaz, isteri dia lari, mak dia mari ambil. Ini semua ni mungkar, dibuat oleh keluarga sendiri. Kenapa buat lari isteri orang? Kalau ada kes, buat perundingan, bawa pergi ke mahkamah syariah, kita bincang baik-baik, pegawai suluh ada, cari jalan perdamaian, bukan cari jalan perkelahian. Allahu Akbar. Ni mari zaman TikTok ni pula, ramai orang gila. Suami dengan isteri ada masalah, tak kira lah masalah apa, masalah rumah tangga. Mari mak TikTok orang tolong ni buat TikTok, tak apalah kalau dia cerai aku sanggup ambil kau. Ini permainan syaitan, nak suruh orang nak suruh kawan tu bercerai, dua orang tu. Jangan main konten, main nak tengok suasana, nak ambil. Ini semua ni video-video pendek TikTok ni permainan syaitan, talbisu iblis. Main konten-konten apa dengan bini orang ya? Orang tak main lagi tu. Nak main-main, buat betul-betul baik-baik. Maka kalaulah isteri ataupun suami itu yang terjebak dengan mungkar, barulah boleh kita lari. Nak duduk dengan apa lagi orang yang masalah begini. Wa tilka hududullah, maka dan itulah aturan-aturan hukum Allah. Jadi hukum Allah Ta'alanya, kalau bercerai, isteri duduk di rumah suami itu lagi, suami jangan lari, isteri jangan lari, duduk situ. Kecuali beberapa pengecualian tadilah. Terlalu jahat, isu-isu yang kalau setakat suami kahwin lain,
isteri nak lari, ini adalah satu perbuatan mungkar dan maksiat. Dia lari pada rumah suami dia tu, dilaknat oleh para malaikat. Jangan duk gurau-gurau. Mana-mana isteri yang lari tidur daripada tempat tidur suami dia, kemudian banyaklah hadis yang melarang perbuatan itu. Jangan bermudah-mudah, jangan duk main netizen ni. Kita ikut SOP syariah, bukan ikut syariat orang. Baiklah. Wa tilka hududullah, ai hukum-hukum yang tersebut yang telah kita sebut tadi itu, tentang talak, tentang iddah, arahan supaya wanita yang diceraikan duduk di rumah suami dia tadi sehingga tamat iddah, itulah undang-undang Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu, maka dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka sungguhnya ia telah berlaku zalim pada dirinya. Zalim. Sebab apa zalim? Sebab dia langgar peraturan Allah Azza wa Jalla. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra. Kerana engkau tidak mengetahui, patuhilah hukum-hukum itu. Kerana engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara yang lain. Apa dia perkara lain? Tengok nota di bawah. Yang ini boleh jadi engkau akan menyesal menceraikan isterimu dan ingin merojokkannya. Boleh jadi duk mikir tidur seorang tak lalu, tahu apa ni tak lain dia pun mikir nak rojok balik. Ai la tadri ma yahdusu fi mustaqbalil ayam. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada hari depan. Fala'alla Allah yuhdisu ba'da talaqir rajuli. Boleh jadi selepas perceraian itu ada manfaat lain yang Tuhan nak bagi. Sama ada dia menyesal, berdamai, rujuk balik, lebih baik daripada sebelum ini, ataupun wa yughayyiru ma fi qulubihima, daripada hati benci, berdendam, marah jadi berkasih sayang semula, maka dia rujuk balik dengan keadaan yang aman. Ataupun yuhdisu ba'da zalika amra, masing-masing bawa diri. Masing-masing bawa diri. Suami pergi cari isteri lain, isteri pula dapat suami lain yang lebih baik, yang lebih harmoni, yang lebih aman. Wallahu alam, itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Yang perlu kita belajar, setiap perkara ada hikmah, setiap perkara ada yang kita tak tahu. Allah SWT saja yang mengetahui. Jadi para pelajar, itulah yang dikatakan hikmah Allah Ta'ala, bukan di bawah kuasa kita. Jadi la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra, ini qad sulika fi hadhil ayah. Ayat ini memberi suatu, orang panggil jalan yang menenangkan. Kita kata kalau tak ada jalan lain, bercerailah dulu. Boleh jadi Allah Ta'ala nak beri satu jalan yang baik. Wallahu a'lam. Jadi kita kena ada sikap positif lah dalam masalah ini, bukan negatif semua. Bukan makna percaya itu satu benda yang mustahil berlaku. Dia tak mustahil. Cuma bagaimana nak menangani perceraian itu supaya patuh syariah dan lebih mendatangkan yuhdisu ba'da zalika amra, mendatangkan satu perkara yang lebih baik kepada dua-dua pasangan yang berpisah. Wallahu a'lam. Baik para pelajar, kita ambil 5 faedah secara ringkas. Al-faidatul ula, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, kalau kamu ceraikan isterimu. Ayat ini al-khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dituju pada Nabi. Tetapi dia bukan khususiyah, maknanya dia juga kepada umat. Kalau Allah Ta'ala nak Nabi seorang, lain dia pula ayat. Sebab itulah dia mufrad, ya ayuhan nabi. Kemudian jamak, iza talaqtumu, bila kamu menceraikan. Maknanya Nabi dengan umat dia. Laisan nabiyyu wahdahu bal kullul ummati. Itu dia panggil
Ayat ini Nabi, kemudian arahan tu umum. Tanda situ. Dan sekaligus ayat ini iza talaqtumu, iza asyartiyah, yang menunjukkan kepada bahawa bercerai itu menyalahi asal. Asal orang kahwin tak ada cita-cita nak bercerai. Tapi oleh kerana dalam perjalanan itu banyak onak dan duri, banyak gangguan-gangguan yang terpaksa dilalui, yang dia pun dah tak larat lagi nak lalu, maka perceraianlah jalan yang terbaik. Bukan sebagaimana sebahagian daripada agama ini, agama atas dunia ni, ada agama yang tak boleh bercerai. Habis kalau tak serasi, tak boleh hidup sekali, nak buat lagu mana? Pakai duduk begitulah, duduk sebumbung, tidur masing-masing. Jadi Islam tidak, dia tak ajar kita menyusahkan diri macam tu. Yang dia ajarnya supaya kita selesaikan masalah kita dengan cara yang baik. Baiklah, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Masih lagi ayat yang sama. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliqun wattaqullaha rabbakum. Tengok. Ayat ini Allah Taala sebut wattaqullaha rabbakum, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ai tahzirum minat tasahuli, amaran daripada mengambil mudah tentang hukum perceraian dan juga hukum iddah. Belajar betul-betul. Tak tahu tanya, rujuk ke pejabat agama, rujuk pada pak imam. Zalika anna ahlal jahiliyah, orang jahiliyah dulu tidak meletakkan nilai bagi wanita itu. Ada. Bila sudah cerai, orang panggil berambus pergi. Lah, yang duk berambus itu amalan jahiliyah, bukan amalan Islam. Dalam Islam, walaupun bercerai, pisah bilik, suami kena beli lagi nasi pagi, nasi buku kena beli, bawa dia. Cik adik, saya ada nasi beli tu. Nah, sekarang ni zaman WhatsApp, pakai WhatsApp ya. Ada nasi kat dapur tu. Tak nak tengok saya pun, pergilah makan, saya dah makan, contohnya. Jadi ada interaksi dua orang tu. Jangan mudah-mudah, jangan ikut perangai jahiliyah yang menghalau wanita itu keluar dan setelah diceraikan, dan tidak ada nilainya di sisi mereka, sebab dikira wanitanya diceraikan habis. Dia punya tamat dah, dia punya episod. Kita kata belum tamat selagi tidak tamat, tidak habis iddah. Belum tamat selagi tak habis iddah. Kena ingatlah tu. Maka itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, supaya mengambil berat dalam masalah yang besar ini, jangan permudah-mudah. Kemudian Allah kata apa? Tilka hududullah. Tilka hududullah, demikianlah sempadan yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Ay yajibu alal insan alla yata'adda. Jangan lebih. Allah Ta'ala buat garis sini, jangan lompat sana. Hududullah. Dalam masa perceraian ini, isteri tak boleh lari daripada rumah suami, suami jangan keluarkan isteri daripada rumah dia, ataupun dia sendiri pelari, dua-duanya salah. Duduklah sekejap. Sekarang ni mesti pakai mask, pakai taufik, pakailah, tak nak tengok muka, tapi mesti duduk di rumah yang sama. Allahu Akbar. Jadi anna masailat talaq yajibu alal insan, masalah perceraian ni wajib kena belajar. Sebab itu dia panggil hududullah, sempadan yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Kemudian yang keempat, wa ahsul iddah. Wa ahsul iddah adalah kamu kira betul-betul iddah. Dhabti ayyamil iddah, tanda betul-betul. Hari dia cerai pada hari ni 16 hari bulan 1 2023. Jam pukul 1 tengah hari contohnya. Sebab perceraian, kenapa? Dia pun bagi tahu bahawa hari ni dia cerai. Tanda betul-betul, rekod betul-betul, dan maklumat itu kena jelas. Jangan main-main. Ni waktu dia baloh tu kan, habis dah. Oh, duk jaja, kilik file sana sini tunjuk korang. Dia tamat dah. Bila dia baik mula dua tu, tak jadi tu salah kira. Baik-baik. Awak salah kira dengan dunia ni lepas.
mungkin qadi ataupun tu imam kata rujuk balik sah, tapi dengan Allah kalau iddah sudah tamat walaupun rujuk balik tetap dia berzina dua tu sampai ke bila-bila, wal iazubillah. Hati-hatilah kita. Jadi dalam zaman iddah itu zaman nafaqah was sukna. Sebab itulah kita kena ambil berat iddah, mana zaman tu dia kena masih lagi kena beri nafkah dan kena beri tempat tinggal. Mana kalau ditinggal rumah sewa, suami kena bayar lagi rumah sewa tu sehingga tamat iddah. Lepas tu masing-masing bawa diri ya. Yang terakhir, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Ayat ini kena besarkan dia. Jangan kamu keluarkan isteri daripada rumah tu, dan dia sendiri juga jangan lari keluar. Fal mutallaqatur raj'iyatu tabqa fi baiti zawjiha. Isteri yang diceraikan cerai talak raj'i yang boleh rujuk balik kekal di rumah suami, jangan lari. Jangan lari pun tak boleh, dikeluar pun tak boleh. Jadi dua-dua ni SOP yang kita kena jaga. Cuma khilaf tentang kalaulah talak bain, talak yang sudah putus, macam talak yang ketiga, khul'i, itu dibincangkan dalam kitab fiqh-fiqh yang panjang. Adapun dalam kitab kita ni sekadar menyebut hukum tapi tidak detail, kerana kita lebih kepada nak tadabbur ayat ini. Wallahu alam. Allahu akbar. Baik, tamatlah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.